Okey, jom. Hari ini kita nak tengok bagaimana untuk menentukan dan melorek rantau yang memuaskan satu ketaksamaan linear. Okey, pada kelas kita pada hari Isnin kita dah tengok sikit-sikit. Hari ini kita nak sambung je. Okey, hasil pembelajaran saya hari ini, saya harap di akhir pembelajaran ini kamu semua boleh menentukan dan melorek rantau yang memuaskan satu ketaksamaan linear dengan sekurang-kurangnya dapat menjawab 1/2 soalan yang akan saya berikan nanti semasa aktiviti pengukuhan. Okey, itu saya punya target. Okey, jom kita tengok apa yang kita dah belajar pada hari Isnin. Saya imbas kembali sikit-sikit. Okey, semasa hari Isnin kita dah tengok bagaimana untuk membuat dan menentukan konjektur. Konjektur tentang titik dalam rantau dan penyelesaian bagi suatu ketaksamaan linear. Kata mudahnya, apa yang kita dah belajar pada hari Isnin hari tu, kita tengok kalau semua titik tu dia berada pada garis lurus, dia akan memuaskan persamaan y sama dengan mx tambah c. Kalau dia berada di rantau atas, dia memuaskan kesamaan y lebih besar daripada mx tambah c. Kalau dia berada di rantau bawah, maknanya dia memuaskan persamaan y lebih kecil. Itu dia punya beza. Kalau dia duduk betul-betul kat garis lurus tu, maknanya dia memuaskan persamaan y sama dengan. Kalau duduk kat atas, y lebih besar. Kalau duduk kat bawah, y lebih kecil. Itu je dia punya konsep dia. Okay, jadi hari ni kita nak sambung. Okay, jom tengok contoh yang pertama. Okay, dia kata lorekkan rantau yang mewakili ketaksamaan yang berikut. Okay, dia bagi kita ketaksamaan yang pertama adalah y lebih besar daripada 2/3 x tambah 2. Okay, dia bagi kita, dia dah lukiskan kamu dia punya graf. Kemudian dia suruh kamu tentukan nak lorekkan yang bawah ke yang atas. Jadi kita tengok y kita ni adalah lebih besar. Bila lebih besar, dia duduk kat atas, kat rantau atas. Jadi kita akan lorekkan kat bahagian atas. Kamu nampak ke dia lorek ni warna kuning? Dia macam warna dia cerah sikit. Okay, dia lorekkan warna kuning ni. Kemudian yang B ni, B ni y lebih kecil dan sama dengan x tolak 1. Kalau lebih kecil, maknanya titik tu akan duduk kat bahagian yang kita akan lorek adalah di bahagian rantau bawah. Bahagian rantau bawah ni. Nampak ke? Nampak kan? Rantau bawah ni. Okay, jadi apa beza? Kamu cuba tengok. Dua-dua ni dia ada beza. Beza dia punya garis lurus ni. Kalau kita punya tu y lebih besar atau lebih kecil, kita punya garis lurus ni akan putus-putus. Tapi kalau dia lebih besar dan sama dengan, lebih kecil dan sama dengan, dia akan straight je. Dia tak ada putus-putus. Dia punya garis ni nama dia garis padu, yang ni garis sempang. Beza dia yang ni, tak ada garis kat bawah, dia akan putus-putus. Ada garis kat bawah, dia tak putus. Garis padu, straight je. Okey. Okey, kemudian kita tengok contoh yang kedua. Kalau y tu lebih kecil daripada 1, maknanya dia akan duduk kat rantau bawah. Sebab dia lebih kecil, dia akan duduk kat bawah. Jadi kita akan lorekkan di bahagian bawah ni. Okey. Kalau dia y tu lebih besar dan sama dengan, garis kita akan jadi garis padu. Lebih besar maknanya dia akan duduk bahagian rantau atas. Jadi kita akan lorekkan bahagian atas tu je. Okey. Itu je beza dia. Duduk kat atas maknanya lorek kat atas. Lebih besar maknanya akan lorek kat atas, lebih kecil akan lorek kat bawah. Kemudian kalau dia tak ada tanda, maknanya dia putus-putus. Ada tanda, dia tak putus. Tu je kata mudahnya. Okey, kalau x sama dengan x lebih besar daripada negatif 3. Okey, x lebih besar daripada negatif 3. Ni titik x sama dengan 3. Kalau x lebih besar daripada negatif 3, maknanya kita akan garis di sebelah kanan. Sebab rantau kanan lebih besar kalau daripada garis nombor. Sebelah kanan adalah nombor yang lagi besar. Jadi sebab tu nombor x yang lebih besar daripada negatif 3, semua yang sebelah kanan je. Okey. Kalau y lebih besar daripada negatif 2, lebih besar maknanya kalau kat paksi y kita akan tengok sama ada di ke atas atau kat bawah. Kalau di paksi x, kita akan tengok sama ada di ke kanan atau ke kiri. Jadi lepas sebabkan y dia lebih besar, maknanya dia akan duduk kat atas. So kita akan lorek ke atas. Macam tu je. Simple je konsep dia. Okey, tapi kamu kena hati-hati juga dengan tanda dia, sebab tanda dia akan menentukan sama ada graf kamu punya garis lurus tu adalah garis padu ataupun garis sempang, sama ada dia putus-putus ataupun tak putus. Straight je. Okey, tu je beza je. Okey, kita tengok lagi satu contoh ni.
G ya. G ni dia kata 2x tambah 2y. Lebih besar dan sama dengan 1. Kalau macam ni, kita kena selesaikan dulu persamaan ni supaya kita mudah nak tengok. Kita nak tentukan sama ada kita nak lorek rantau yang mana ni, rantau atas ke rantau yang bawah. Kalau kita punya persamaan macam ni, macam mana nak tengok? Jadi kita akan pindahkan semua. Kalau saya suka staykan kat sini y. Better kamu tinggalkan kat sini y. Pindahkan yang selain daripada y tu kat sebelah kanan. Saya tunjukkan cara dia. Okey, pertama sekali kita nak pindahkan 2x ni. Kita nak pindahkan 2x ni supaya dia ke sebelah kanan. Sebab bila ada y ni kat sebelah kiri je, kita lagi senang nak tentukan sama ada dia rantau bawah ataupun rantau atas. Okey, macam mana nak pindahkan? Macam biasa. Okey, bila macam ni, saya tulis. Bila kita ada persamaan ni, kita ada 2x tambah 2y, macam mana kita nak buang x ni? Kita akan tolak 2x. Jadi saya akan buat 2x tolak 2x tambah 2y lebih besar dan sama dengan 1. Bila sini tolak 2x, sebelah sini pun kena tolak 2x. Sebab tu kamu akan dapat macam ni. Okey, 2x habis. Jadi yang tinggal cuma 2y lebih besar dan sama dengan 1 tolak 2x. Okey. Kemudian kita dah dapat ni, kita nak singkirkan pula 2 ni. Kita nak dapatkan y sahaja. Jadi nak singkirkan 2 kena bahagi dengan 2. Jadi bila sini bahagi 2, kat sebelah sini pun kena bahagi dengan 2. Okey. Jadi kita cancelkan 2, kamu tinggal y sahaja. Bila tinggal y, 1/2 kat sini, 2 kat sini boleh potong, maknanya tinggal x sahaja. Jadi kita cantikkan dia lagi. Nak cantikkan lagi, kamu susun. 2 macam ni, y lebih besar dan sama dengan negatif x tambah 1/2. Cantikkan dia. Biar dia dalam bentuk lebih kurang macam ni. Mx tambah c. Biarkan x dia tu kalau boleh duduk kat depan. Cantik sikit nampak dia. Okay, supaya tak ada kesilapan nanti bila kamu nak buat graf ke apa, tak ada kesilapan. So susun x tu cantik-cantik kat depan. Okay, proper-proper. So kamu dah ubah, kamu akan dapat macam ni jawapan dia. Okey, bila dah dapat macam ni baru kita boleh tengok. Senang kita nak lorek sama ada dia rantau atas atau rantau bawah. Okey, ni rantau atas ke rantau bawah kelas? Kalau tanda macam ni. Rantau bawah ke rantau atas? Atas. Atas. Sebab dia lebih besar. Okey, kalau dia lebih besar maknanya dia akan duduk kat rantau atas. Sekejap saya padam ni. So kita akan lorekkan dia ke atas. Jadi kemudian kamu tengok dia adalah lebih besar dan sama dengan. Sebab itu garis lurus kita straight je, dia tak putus-putus. Okay, sebab dia ada tanda bawah ni. Yang ni akan menentukan sama ada kita punya ni garis ni putus-putus ataupun lurus je. Okay, kalau yang ni juga, kalau yang macam ni H, 2y tolak 2x. Sama juga cara dia, kita akan pindahkan x tu pergi ke sebelah kanan. Jadi bila pindahkan, pindah-pindah ni sebenarnya bukan pindah-pindah ya, tapi kamu dah faham konsep dia pindah-pindah, kita pakailah pindah-pindah. Jadi kamu faham konsep sebenar dia yang selalu saya dah pernah terangkan sebelum ni dalam kelas. Bila kita nak jadikan sini sifar, maknanya kita kena tambah 2x. Jadi sana tambah 2x, kat sini pun kena tambah 2x. Sebab tu 2x kat sini habis, tinggal 2y sahaja. Okey, jadi 3 tambah 2x. Nak buang 2, bahagi 2 sini. Jadi y sahaja. 3/2 tambah x. Sebab dah hilang, dah habis 2 kat sini. Susunkan cantik-cantik. Dapatlah x tambah 3/2. Cara dia. Okey, dah dapat macam tu. Lukiskan graf dia. Saya padam balik. Nanti tak nampak graf ni. Okey, lorekkan kat bahagian atas sebab dia lebih besar. Kita punya garisan putus-putus sebab dia cuma lebih besar. Dia bukan lebih besar dan sama dengan. Sebab tu dia tak ada tanda bawah ni. Kita punya garisan ni pun jadilah putus-putus. Okey, tu beza dia. Tu je konsep dia. Okay, kita tengok contoh yang kedua. Contoh kedua ni nak melukis pula. Okey, lukis graf dan lorekkan rantau yang mewakili ketaksamaan berikut. Okey, y lebih kecil dan sama dengan 2x tambah 3. Jadi macam biasa bila nak selesaikan persamaan ni, kita mestilah buat bina jadual nilai. Bina jadual nilai. Kalau saya suka
tentukan dulu. Kalau X sifar, Y sifar, berapa kita punya nilai. Okey, jadi bila X kita sifar, Y kita akan dapat 3. Macam mana? Okey, Y kita tak tahu berapa. Kita gantikan sifar dalam X, tambah dengan 3. Jadi kita akan dapat Y kita sama dengan 3. Okey, kemudian kita ganti kumpulan nilai X ni dengan kita gantikan pula nilai Y ni dengan sifar. Okey, kalau kita gantikan nilai Y dengan sifar, sifar sama dengan 2X tambah 3. Jadi kat sini negatif 3, 2X, X sama dengan negatif 3 per 2, iaitu negatif 1.5. Macam tu ya. Lepas tu nombor-nombor kat sebelah sini, yang selebih-lebihnya ni, kamu boleh je buat apa-apa nombor. Gantikan je apa-apa nombor supaya kamu lebih senang nak garis nanti. Nak lebihkan sikit lah daripada pintasan X, pintasan Y tu. Tapi kat mana je titik dia, kamu nak tentukan titik dia yang mana, kamu ganti je apa-apa nombor pun tak apa. Janji kamu kena betul lah. Kalau gantikan negatif 2, make sure dapat Y dia sama dengan negatif 1. Kalau gantikan dengan 2, nilai Y dia akan dapat. Bila kita gantikan nilai X dengan 2, kita dapat nilai Y dia 7. Apa-apa pun boleh. Kalau kamu nak gantikan negatif 1 ke, pun boleh. Janji boleh nak garis graf tu. Okay, apa-apa nombor pun boleh. Tapi kalau saya suka, bukan tapi lah, kalau boleh, gunakan satu tu antara nombor-nombor yang kamu nak cuba ni, make sure ada cuba X sama dengan sifar, Y sama dengan sifar, supaya bila kamu lukis graf tu nanti, kamu tahu kita nak potong kat sini tu, kat paksi Y ni kat titik yang mana, kita nak potong kat paksi X ni kat titik yang mana. Sebab itu kita lebih bagus kalau kamu cari dulu. Kalau X sama dengan sifar, Y sama dengan sifar ni berapa. Jadi senang nak potong. Oh, X sama dengan sifar sini. Kalau X sama dengan sifar sini, kalau Y sama dengan sifar sini. Jadi maknanya garisan tu akan, kamu dah tahu dah nak potong kat mana. Okey, cari lebih sikit kat sini, cari lebih sikit kat sini. Jadi senang nak potong garisan dia. Okey? Sebab tu saya lagi prefer kamu cari bila X sama dengan sifar, Y sama sifar. Lagi senang nak garis lukisan dia nanti. Okey, jadi saya tak boleh nak lukis graf kat sini. Saya tak keluar pula madam saya. Okey, jadi saya dah lukiskan sikit graf dia kat sini. Sekejap saya cuba tekan. Okey, jom kita tengok sikit graf ni. Ya alamak, saya kacau pula kat sini. Okey, graf tu tadi sama je. Kalau kamu nak rujuk buku teks pun boleh, muka surat. Sebab saya tak boleh nak tengok soalan tu ya. Bila saya buka Google, saya buka GeoGebra ni, saya tak boleh nak tengok soalan dia. Soalan ni ada dalam muka surat 163 dalam buku teks. Okey, tadi kita punya equation tu adalah 2x, y lebih kecil dan sama dengan 2x tambah 3. Okey, lepas tu kita akan jadikan y sama dengan 2x tambah 3 untuk kita tentukan nilai dia. Bila kita ganti-ganti ke tu, mesti dia sama dengan. Okey, bila kita sama dengan, kita dapat garis lurus dia. Okey, garis lurus dia. Jadi kamu kan tadi kita cari dulu bila X tu sama dengan sifar, Y dia sama dengan 3. Jadi kamu pun plot bila X sama dengan sifar, Y sama dengan 3. Okey, bila Y sama dengan sifar, X kita dapat negatif 1.5. Plotkan negatif 1.5 sini. Jadi kamu boleh check, betul ke saya buat ni? Check lah kalau ni, tengok. Dah betul sebab dia berlanggar dengan paksi X dengan paksi Y dia. Jadi betul lah kamu punya titik ni sebab dia ada dalam kita punya equation ni. Kemudian kamu gantikan dengan apa-apa nilai untuk dapatkan jarak dia. Kalau macam ni saya cuba negatif 2, negatif 1. Okey, negatif 2, negatif 1 sini. Okey. Dia ada atas garisan sebab kita pakai Y sama dengan 2X tambah 3 ni. Okey, sebab tu dia ada atas garisan. Memuaskan persamaan Y sama dengan 2X tambah 3. Okey, kemudian saya try juga dengan kalau X tu 2, Y kita akan dapat 7, jadi plot dia kat sini. Okey, jadi dia suruh kita buat apa? Dah lukis graf, dia suruh kita tentukan lorik rantau yang mewakili ketaksamaan berikut. Ni adalah ketaksamaan kita iaitu Y lebih kecil dan sama dengan 2X tambah 3. Jadi bila lebih kecil maknanya dia akan duduk kat bawah. Ni yang saya lorikkan warna kuning ni. Okey, sebab tu lah kita dapat yang graf kita tadi. Cari dia. Saya tunjuk kat sini, nampak sikit. Sekejap saya pergi balik slide saya.
Okey. Okey, kemudian contoh yang kedua. Kalau y kita lebih besar daripada x tambah 5. Jadi tak keluar pula dia. Okey. Jadi kita akan samakan y sama dengan x tambah 5. Okey, carikan jadual nilai dia bila x sama dengan sifar, y sama dengan sifar. Berapa? Okey, saya dah kirakan kalau x kita sama dengan sifar, sifar tambah 5 dapat 5. Kalau y kita negatif 5, y kita sifar, x kita negatif 5. Okey, gantikan. Kemudian saya akan gantikan yang ni random dia kelas, apa-apa nilai pun tak apa, tak semestinya negatif 2, tak semestinya 2, apa-apa nombor. Untuk nak tahu kamu nak lukis tu, nak garis tu, titik dia kat mana, tu je tujuan dia. Okey, untuk nak lukis graf tu. Jadi saya dah kira kat sini, kalau x kita negatif 2, kita akan dapat 3 y dia. Kalau x saya 2, saya dapat 7 y dia. Okey, gantikan nilai x ni dalam tak keluar pula dia. Ya, pen saya ni. Okey, gantikan nilai x ni masuk dalam ni untuk dapatkan nilai y. Nilai y ni tulis kat bawah dia. Okey, kalau masukkan sifar, tulis kat bawah sifar ni. Okey, bila kamu plotkan graf dia, akan dapat macam ni. Sama juga saya akan tunjukkan. Saya dah buatkan siap-siap supaya cepat, supaya pantas. Ya. Sama macam ni. Jadi tadi kita punya persamaan adalah y sama dengan y lebih besar daripada x tambah 5. Jadi kita akan samakan, kita nak tahu garis lurus dia macam mana. Jadi y sama dengan x tambah 5. Tadi saya dah buat kalau x tu sifar, y kita akan dapat 5. Jadi kat sini x sifar, y sama dengan 5. Kalau y kita sifar, x kita sama dengan negatif 5 kat sini. Jadi kamu cek, betul ke garisan ni? Kalau saya tekan persamaan ni, dia memotong pada paksi x, memotong pada paksi y, betul lah. Okey, dah betul lah garis ni. Maknanya betul lah saya kira ni. Okey, jadi saya plotkan apa-apa nombor randomly. Saya pakai negatif 2 dengan 3, kemudian saya pakai 2 dengan 7. Untuk tahu je kalau terlebih ni nak garis sampai mana je. Okey, so kalau terlebih tu nak garis sampai mana. Tu je, kalau supaya cantik lah kamu nak garis tu senang. Okey, apa-apa nombor pun tak apa yang ni. Jadi yang penting ni yang penting buat x sifar, y sifar tu penting. Okey, supaya tahu nak pintasan y dia apa, pintasan x dia apa. Jadi kalau dia lebih besar daripada y lebih besar daripada x tambah 5, maknanya kita punya ni perlu dilorek pada bahagian atas. Jelaskan kelas ini? Saya sediakan banyak ni untuk contoh-contoh untuk kamu tengok. Okey, saya tengok sikit lagi. Okey, kalau garisan kita macam ni, y lebih kecil dan sama dengan 2x, jadi kita akan samakan y sama dengan 2x. Okey, masukkan nilai. Saya buatkan kalau x kita sifar, y kita akan dapat sifar. 2 darab sifar dapat sifar. Lepas tu saya buat apa-apa nombor. Kalau kat sini saya pakai negatif 2. Negatif 2, kalau x kita negatif 2, 2 darab negatif 2 dapat negatif 4. Kalau y kita 4, x kita 2x, x kita akan jadi 2. Sebab tu kat sini tu. Okey, macam mana graf kita? Saya cuma nak tunjuk kat kamu bentuk graf dia je. Mana tak keluar pula graf saya. Keluar macam ni. Okey, saya dah buatkan juga untuk kamu nak tengok supaya jelas sikit. Mana tak boleh besarkan ke? Okey. Okay. So kita punya persamaan y lebih kecil dan sama dengan 2x. Jadi bila kita dah buat nak masukkan nilai, kita kena guna persamaan ni. Y sama dengan, tukarkan tanda dia. Okey, 2x. Jadi kamu masukkan nilai, bila x sifar kita dapat y sifar, bila x negatif 2 kita dapat y negatif 4, bila x 2 saya dapat nilai x dia 4. Jadi kita plotkan kat mana dia punya simbol. Simbol kat sini kan kelas 2x 4 ni, yang depan ni x kelas nilai depan ni, yang depan ni nilai x, yang belakang ni nilai y. Jadi kamu mesti tengok yang depan dulu. Okey, depan ni 2. Jadi kat paksi x kamu ni cari 2 mana? Okey, 2. Lepas tu y dia mesti 4. Naik atas sampai 4, plotkan kat sini. Sebab saya tengok saya tengok hasil kerja kamu pada hari Isnin, ada beberapa student yang ada kesalahan dalam plot graf. Okey,
Nak pilih skala ni pun kena tentukan elok-elok. Contohnya skala kalau kita punya graf ni dia tak berapa besar, macam tak ada nombor berpuluh-puluh, better kamu guna skala 1 sampai 10. Sebab skala 1 ni kamu senang nak tengok kalau dia ada nombor lagi kecil, contohnya 0.5 ke. Jadi senang nak kira, senang nak tengok kat sini 0.5 tu kat mana, nak tentukan tu lebih senang. Okay, jadi kalau dia tak berapa besar, better kamu guna skala 1. Okay, kalau skala 2 mungkin ada masalah sikit lah. Kalau dia ada simbol, dia ada nilai macam 0.5. Bila kamu guna skala 2, dia macam susah sikit nak tentukan. Okay, jadi nak nampakkan lebih jelas, kalau graf dia tak besar, gunakan skala 1 supaya nampak lebih jelas. Okay, kemudian kita punya ni adalah lebih kecil dan sama dengan, maknanya kita akan lorek pada bahagian bawah. Penting juga untuk tentukan sama ada garis lurus kita ni putus-putus ke ataupun tak putus. Okay, ditentukan dengan tanda ni. Sebab kita ada tanda bawah ni, maknanya garis lurus kita tak putus. Jelas ke kelas? Ada tak apa-apa nak tanya? Saya cuma nak tunjuk graf ni sikit-sikit. Contoh yang lain-lain ni sama je. Graf. Okay, kalau macam ni pula, kita punya kesamaan yang diberi, iaitu x tolak y lebih besar daripada 4. Jadi kalau saya suka nak tinggalkan y kat sebelah kiri. Okay, tinggalkan y tu kat sebelah kiri. Tengok dia kata tukarkan perkali y kepada nilai positif untuk memudahkan pemilihan rantau. Okay, sekarang ni y kita nak tinggalkan y ni kat sebelah kiri, tapi y ni dia negatif. Jadi kena tukarkan dulu kepada positif. Jadi macam mana nak tukar? Okay, bila kita tukar, kita kena tukar semua simbol dia. Okay, ini negatif, bila saya tukarkan kepada positif, yang lain pun kena tukar juga. Tengok ya, x kita ni asalnya positif. Bila saya tukar, maknanya dia akan bertukar jadi negatif. Jadi negatif, positif, tanda pun bertukar. Daripada ke kanan, dia lebih besar, dia jadi lebih kecil. Sebab saya dah tukar dia punya simbol. Sebelah sini pun kena tukar juga. Negatif 4. Okey? Jelas tak kelas? Ada tak apa-apa nak tanya kat sini? Dia penting kat sini. Bila kamu tukar satu simbol, semua kena tukar. Simbol kat sini pun kena hati-hati juga. Jangan tersilap. Okey? Bila dah jadi macam ni, baru boleh selesaikan. Pindahkan x tu. Singkirkan x. Tambah x sini, tambah x sini. Selesai. Okey, cantikkan ni. Pindahkan x kat sini. Supaya lebih cantik kamu punya persamaan tu. Barulah kamu boleh tentukan jadual nilai dia. Dia dapat macam ni, tentukan jadual nilai dia. Bila x sama dengan sifar, y kita akan dapat negatif 4. Bila y kita sama dengan sifar, x kita sama dengan 4. Okey, ada tak siapa yang nak tanya untuk part yang ni? Ada nak tanya tak kelas? Ada tak siapa-siapa yang nak tanya? Adakah? Tak ada ya? Saya harap boleh ya yang ni. Okay. Kalau y kita sama dengan lebih besar dan sama dengan sifar. Macam mana pula tu? Kalau y sama dengan sifar, maknanya dia ada kat paksi x. Macam mana graf kita? Macam ni. Nampak ke ni? Jom tengok sekejap. Saya nak besarkan. Okey. Okey, kita punya kalau y sama dengan sifar. Y sama dengan sifar, dia kat garis ni. Okey, sebab y sama dengan sifar. Garis lurus ni. Tapi dia kata lebih besar. Lebih besar dan sama dengan sifar, maknanya di bahagian di rantau atas. Okey, atas. Garisan kita lurus je. Sebab dia terus ada kat paksi x. Okey, macam ni kelas garisan dia. Kamu nampak ke? Macam ni ya, lorek kat bahagian atas sebab dia lebih besar. Okey. Kemudian saya nak tunjuk contoh-contoh graf je. Kalau x kita pula, x kita lebih kecil daripada 4. Lebih kecil daripada 4, bila kita samakan dengan 4, maknanya kita punya x ni paksi memotong pada paksi x. Dia potong pada paksi x. Dia tegak. Okey, tegak pula garisan dia. Saya tunjuk sikit. Tindong. Okey. Bila x kita sama dengan 4, garisan kita kat sini. Okey, x kita sama dengan 4. Sini. X sama dengan 4. Okey, dia nak lebih kecil. X lebih kecil pada 4, maknanya kita rantau kanan ke rantau kiri kelas? Kalau x lebih kecil pada 4, kita punya ni nak lorek kat
Rantau kanan atau rantau kiri? Yang mana satu ya kelas? Rantau kanan ke rantau kiri kalau dia lebih kecil? X lebih kecil daripada 4. Belah kanan ke belah kiri? Yang kita kena lorek. Kiri. Kiri. Bagus. Pandai. Belah kiri ya. Rantau kiri. Lorekkan sebab dia lebih kecil daripada 4. Macam tu je. Tak susah pun. Okey? Tak susah pun. Sekejap saya pindah. Saya ni susah betul nak pindah-pindah. Okey. Okey. Yang ni pun sama. Yang ni lebih kurang je lah. Saya nak tinggalkan Y. Kita akan tinggalkan Y kat sini. Pindahkan X kita. Penyelesaian dia. Kita akan pindahkan X. Jadi saya pindahkan X ke sana. Saya tak ada tukar apa-apa simbol ya. Saya hilangkan X tu. Jadi saya tak tukar apa-apa simbol. Sebab tu simbol kat sini dia tak beralih tempat. Bila kamu tukar simbol contohnya Y macam ni kan. Okay. Kalau saya tukar Y ni nak jadi negatif. Kalau saya tukar macam ni. Negatif. Simbol dia akan jadi macam ni. Okey. Tapi sekarang ni saya tak tukar simbol. Saya nak cuba nak hilangkan X tu daripada sebelah kiri. Daripada sebelah kiri. Saya nak Y jadi kat sebelah kiri supaya senang kita nak tentukan sama ada rantau atas atau rantau bawah. Jadi kat sini saya hilangkan X ni. Saya tunjuk cara panjang. Saya rasa kamu tak ada masalah pun yang ni. Okey, kita singkirkan X, kita kena tolak X. Okey, kena tolak X. Okey, tolak X sini. Bila sini tolak X, kat sebelah sini pun kena tolak dengan X. Jadi X kita habis, tinggal Y sahaja. Jadilah negatif 1, negatif X. Saya susun sikit, cantik-cantik. Negatif X, negatif 1. Sebab tu saya dapat jawapan dia macam ni. Okey, jadi samakan dengan untuk cari jadual nilai kita. Okey, gantikan Y. X sama dengan sifar, Y sama dengan sifar. Tak ada masalah kot saya rasa yang jadual ni. Okey, gantikan nilai X bila X kita sifar, Y kita akan dapat negatif 1. Bila Y kita sifar, kita akan dapat X negatif 1. Nilai-nilai kat sebelah sini boleh random, apa pun nombor je. Kamu boleh tentukan lah kamu nak cari X sama dengan 2 lah. Boleh X sama dengan 2. Jadi Y bila X sama dengan 2, negatif 1, kamu akan dapat Y negatif 3. Macam tu. Okey, apa-apa nombor je. Ni untuk cuma nak bantu kamu untuk plot graf sahaja. Okey, yang penting mesti buat X sama dengan sifar, Y sama dengan sifar supaya senang. Dah tahu pintasan X dia berapa, pintasan Y dia pun berapa. Okey, jadi kamu akan dapat graf dia. Ada keluar pula graf dia. Graf dia akan dapat macam ni. Okey, gariskan Y sama dengan negatif 1, negatif X, negatif 1. Saya dah plotkan graf yang ni. Saya punya jadual nilai ni. Bila X sama dengan sifar, Y negatif 1. Bila X negatif 1, Y kita sama dengan sifar. Bila negatif 1, saya cuba bila X negatif 1, Y kita negatif 2. Jadi nak kena lorek yang bahagian mana? Bahagian bawah. Sebab dia adalah lebih kecil. Macam tu je. Okey, habis dah. Itu je. Okey, sekarang saya nak minta kamu prepare untuk aktiviti pengukuhan. Okey, buka buku modul masing-masing. Buka buku modul kamu, buku B. Buku B, saya tak tulis ya buku modul berapa. Okey, buku B, muka surat 37 dengan 36. 37 dengan 38. Saya nak minta kamu cuba. Okey, soalan nombor 1 dan 2. Cuba buat. Nanti hantar kat saya. Kamu nak hantar dalam grup ke, nak hantar kat saya secara personal, mana-mana pun boleh. Okey, saya akan semak dan hantar balik pada kamu. Ada apa-apa nak tanya tak kelas? Ada tak apa-apa yang tak faham dalam hari ni yang saya terangkan hari ni? Ada tak apa-apa yang nak tanya? Ada apa-apa nak tanya ke kelas? Untuk kerja aktiviti pengukuhan ni saya nak kamu buat dan siapkan kalau boleh sebelum pukul 9.05 minit supaya saya boleh semak dalam masa 9.05 minit sehingga 9.30 tu. Saya boleh semak, nanti saya hantar balik. Kalau tak sempat, sebelum 9.30 lah, sebelum habis waktu kelas kita. Jadi saya akan semak waktu kamu habis kelas nantilah. Jadi saya akan bagi lambat sikit. Okey, ada apa-apa nak tanya tak kelas? Kalau tak ada, okey, kamu boleh buat aktiviti pengukuhan tu di luar
Google Meet ni, tapi saya akan berada dalam Google Meet ni untuk sebarang soalan. Okey, jadi kamu boleh keluar daripada Google Meet, buat yang saya minta ni, muka surat 37 dengan 38 ni. Kalau ada soalan, masuk balik dalam Google Meet ni, saya akan ada kat dalam ni sehingga pukul 9.30. Boleh ke kelas? Ada apa-apa ke yang nak tanya? Senyap je semua ni. Ada apa-apa nak tanya ke kelas? Tak ada. Tak ada ya? Okey. Kamu dibenarkan bersurai. Saya akan ada dalam Google Meet ni sehingga pukul 9.30 untuk sebarang soalan. Okey, itu saja kelas untuk hari ini Google Meet kita. Okey, kamu boleh keluar dan terus buat aktiviti pengukuhan yang saya minta. Okey, dan hantar selewat-lewatnya sebelum pukul 9.30. Okey, supaya saya boleh semak. Sebab sekarang ni masa saya lagi sehingga pukul 9.30. Tapi saya bagi kamu buat di waktu luar Google Meet ni supaya tak guna data terlalu banyak. Okey, kalau ada apa-apa soalan kamu boleh masuk. Saya ada kat sini. Saya tunggu sehingga habis masa 9.30. Okey? Okey, itu saja kelas untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum, cikgu. Ya, saya. Waalaikumsalam. Cikgu, saya ada soalan lah, cikgu. Okey, soalan apa tu? Macam mana yang nak masukkan nombor yang kat kotak ni, cikgu? Masukkan nombor kat kotak. Kotak mana tu? Jadual nilai ke? Yang nak buat graf ni kan, sebelum tu kan ada XY dengan kat kotak ni kan. Macam nak masukkan nombor ni? XY kat kotak. Okey, sekejap ya. Yang ni. Okey, yang ni. Okey, kat mana tu? Kat nilai ni ke? Macam mana boleh dapat kosong, nilai kosong, negatif 1 semua? Kosong negatif 1. Okey. Okey. Bila kamu nak cari kan, okey, kamu dah ada persamaan ni. Okey, sekarang ni dia suruh kita lukis graf. Okey, macam mana nak lukis graf? Okey, bentuk lukis graf kita kena tukar tanda ni jadi dia sama dengan. Okey, sama dengan 2x tambah 3. Okey, untuk tahu nilai x apa yang kita nak guna ni sebenarnya apa-apa nombor pun boleh. Tapi kalau cikgu suka kamu guna, kamu cari dulu x ni kalau sifar berapa, y ni kalau sifar berapa. Sebab bila kita nak lukis graf kan, bila kita nak lukis graf, lukisan saya. Kita ada x kat sini, y kat sini. Jadi bila kita tahu kalau x nilai dia sifar, kita dapat y tu berapa, maknanya kita akan tahu dalam x kita ni, titik kita ni kalau x sifar ni duduk kat mana. Okey, bila y ni sifar, kita tahu kat pasti x ni y kita tu nanti akan duduk kat mana. Jadi apa-apa nombor yang kat sini ni adalah nombor apa-apa yang kamu sendiri boleh tentukan. Jadi tapi kalau saya suka cari siap-siap. Yang penting mesti cari x ni kalau sifar berapa, y ni kalau sifar berapa. Okey, contohnya kalau saya cari okey, saya nak buat x ni sifar. Okey, bila x ni sifar, okey, saya gantikan x ni dengan sifar tambah 3. Saya dapat nilai y kita dapat 3. Maknanya koordinat yang pertama yang saya dapat adalah bila x sifar, y kita 3. Jadi saya tulis x ni sifar sini, y kita 3 sini. Jadi nanti kat lukisan kamu ni kamu tahu dah. Okey, x sifar, y mesti 3. Okey, kalau x sifar, sekejap saya lukis elok-elok sikit. Saya kalau lukis elok-elok sikit. Okey, saya lukis sini je. Y, dia susah sikit kalau lukis ni. Sebab tu saya lukis guna sana sikit. Okey, dia macam ni kan. Okey, sini saya kat sini pula saya. Okey. Sini x kita tak keluar pula. Okey, sini x kita, sini y kita. Okey, sifar kat sini. Okey, bila x kita sifar, maknanya kat sini x kita sifar kan. Y kita mesti 3. Okey, sini 1 2 3. Mana koordinat x sifar y 3 kat sini? Koordinat bila x sifar y 3. Okey, sudah tahu 1 kat sini. Okey, sekarang saya ganti pula kalau y tu sifar. Okey, kalau y sifar maknanya y tu gantikan dengan kosong. Kita nak cari x pula. Okey, kita nak cari x. Okey, bila kita nak cari x, okey, kita dapat negatif 3 sini, 2x sini. Jadi x kita sama dengan negatif 3/2 iaitu bersamaan dengan negatif 1.5. Jadi koordinat kita kat sini adalah negatif 1.5 iaitu x kita bila y kita sifar. Jadi bila y kita sifar, sifar sini x kita mesti negatif 1.5. Jadi sini negatif 1, sini negatif 2. Jadi negatif 1.5 tu kat sini lebih kurang. Bila y kita sifar, x kita negatif 1.5. Jadi kat sini.
Jadi dah tahu dah lukisan kita akan garis dia nanti ke sini. Sebab kamu tengok dia tanda dia ke sini kan. Tanda dia lebih kecil. Maknanya graf kita akan tanda kat sini. Kamu dah nampak dah sini sini. Dah tahu dah nak plot macam mana, nak garis macam mana. Nak garis belah sini ke, belah sini ke. Dah tahu dah. Dah tahu mesti garis sebelah sini. Okey, sebab sini ada titik dia ke sebelah sini. Jadi kamu akan cari lagi apa-apa nombor. Apa-apa pun boleh nombor. Apa-apa nombor. Kalau kat sini saya cari negatif 2. Bila X negatif 2, Y 2. Untuk tahu tadi kalau negatif 2 sini, X kita Y kita negatif 1. Jadi sini negatif 2. Sini bawah sini negatif 1. Jadi kita punya negatif X negatif 2, Y negatif 1 kat sini. Jadi kamu tahulah nak garis tu nanti garis sini, sini, sini foto, nak sampai mana? Cari lagi satu. Bila X kita 2, sini, sini 7. Kemungkinan kat sini lah lebih kurang. Jadi kamu tahu nak garis sampai mana. Okey? Macam tu. Jelas ke? Oh, macam tu. Jelas. Macam tu je. Sebenarnya kita punya nilai kat sini nak tolong kamu je macam mana kita nak lukis graf ni. Macam mana kita nak lukis graf? Kita tentukan apa-apa nilai. Tapi contohnya nilai yang paling penting, macam saya cakap, nilai paling penting adalah bila X tu sifar, Y tu sifar. Sebab apa kita cari bila X tu sifar, Y tu sifar? Sebab kita tahu kat mana pintasan Y dia, kat mana pintasan X dia. Jadi senang nak lukis graf nanti, nak potong kat mana, senang nak tentukan. Bila kita dah tahu pintasan X dan pintasan Y dia. Okey, jelas ke? Okey, ada tak sesiapa yang tak berapa jelas lagi? Boleh tanya. Saya tunggu dalam ni.